Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka. Buka. Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين أما بعد. Alhamdulillah, pujian dan kesyukuran marilah kita merafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita bertemu lagi di dalam majlis ilmu. Insya-Allah kita akan sambungkan pengajian kita yang mana masih lagi dalam bab ataupun tajuk tentang dosa-dosa besar yang keempat, turutan yang keempat, yakni tarakus solah, meninggalkan solat dengan sengaja. Tuan-tuan sihat semua? Alhamdulillah. Tapi saya malam ini tengah tak cukup korum. Biasa tengah penuh kan. Tengok ustaz dah 2 kali tak datang, maka dia tengok live FB saja. Tak apa, dapat ke pahala. Tapi nak lebih pahala, datanglah masjid. Sembahyang tahiyatul masjid, kemudian niat beriktikaf, kemudian niatlah berzikirlah, sambil tengok, sambil lihat dalam hati tadi, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat, orang kata sambil menyelam minum air, bukan satu saja dapat 3 in 1 tuan-tuan. Mudah-mudahan diberkati dan mudah-mudahan dipayungi oleh para malaikat di dalam majlis ilmu ini, insya-Allah tuan-tuan. Pihak masjid dah berusaha tiap-tiap malam saya lihat ada kelas. Alhamdulillah, mana-mana pun tempat ada kelas. Jadi rebutlah, carilah peluang ini, yang mana inilah peluang kita nak perbanyakkan amalan-amalan kita. Sebab esok kita nak bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Ambil yang baik-baik sahaja, buanglah yang tidak baik, buanglah yang kurang baik, bawalah amalan-amalan yang soleh. Mudah-mudahan dipertimbangkan oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan besok dihisab oleh Allah Ta'ala dengan hisabai yasira, hisab yang mudah kepada kita, insya-Allah tuan-tuan. Tak maaf, tak dapat hadir pada minggu lepas. Biasalah dah 5 series, 51 series, macam-macam lah penyakitnya tuan-tuan. InsyaAllah doakan saya supaya kita dapat bersama-sama lagi pada masa-masa yang akan datang. Doakan panjang umur, jangan tambah orang rumah sudah. Panjang umur sahaja. Umur cukup satu. Fawahidah, cukup satu. Tak payah banyak-banyak. Tapi doakan panjang umur, sihat tubuh badan. Untuk saya sampaikan ilmu yang sedikit pada saya, apa yang saya tahu saya sampaikan. Was'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Yang bermaksud, bertanyalah kamu kepada orang yang tahu, orang yang faham, orang yang ada ilmu, jika kamu tidak tahu ataupun tidak faham, tuan-tuan. Okey, insyaAllah tadi saya ingat tak sempat nak hadir sebab saya tak masuk dalam WhatsApp sekolah petang
Anguk-anguk dengan jamnya apa-apa 7 lebih. Sampai rumah saya dah azan. Sompek tak sompek ni. Kan? Dah 2 kali tak datang. Kan orang mengajuk. Jemaah mengajuk. Takut imam pun mengajuk. Kalau imam mengajuk, tak dapatlah saya live besok. Okey. Tuan-tuan, baru-baru saja. InsyaAllah InsyaAllah saya lari sikit, laju sikitlah. Dapatlah ngam-ngam saja sampai waktu maghrib, tuan-tuan. Saya pun jam jugalah. Sebab atas ni selalu jam, tuan-tuan. Hanya terlupa nak bawa boti. Boti ada standby. InsyaAllah, tuan-tuan. Okey. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita pada malam ini dalam bab yakni dosa-dosa besar yang keempat disusun oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Belum habis lagi tentang tarakus solat, yakni meninggalkan solat. Pada muka surat 22 insya-Allah. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id, seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, ittaqillah." Qala, "Wailak, awalastu ahaqqa ahli al-ard an yattaqiyallah." Faqala Khalid ibn al-Walid, "Ya Rasulullah, ala adrib unuqah?" Qala, "La, la'allahu an yakuna yusalli." Maksudnya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah. Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni seorang sahabat yang mana hidup sezaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinamakan sahabat, iaitu pada orang lelaki. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah. Baginda menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alangkah malangnya kamu. Sebab lelaki tadi berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah. Kemungkinan lelaki ini tidak kenal ataupun tak pernah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dihidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda menjawab, alangkah malangnya kamu. Bukankah aku orang yang paling berhak untuk bertakwa kepada Allah dalam kalangan penduduk bumi? Rasulullah SAW menerangkan kepada lelaki tersebut. Lalu Khalid bin Al-Walid berkata, wahai Rasulullah SAW, maukah aku penggal leher lelaki ini? Ataupun lelaki tadi, sebab lelaki tadi mempersendakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, la, jangan. Boleh jadi dia seorang yang menunaikan solat. Rasulullah SAW tahu, kenal. Itu kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan lelaki tadi seseorang yang menunaikan solat, tuan-tuan. Okey. Jadi hadis ini hadis sahih, muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Kemungkinan lelaki ini tidak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khalid bin Walid ni pun tegas orangnya, nak penggal lagi kepala macam Umar Al-Khattab. Tapi Rasulullah SAW berkata, baginda bersabda, la, jangan. Boleh jadi kemungkinan dia seorang yang menunaikan solat, tuan-tuan. Tergolong daripada orang-orang yang ittaqillah, yang bertakwa kepada Allah. Dan hadis yang lain, ittaqillah haitsu ma kunta, ila akhir hadis. Hadis tadi panjang. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Ini hadis
sahih tuan-tuan. Jadi walaupun kita berada di mana sekalipun, di bumi mana sekalipun, di gunung mana sekalipun, di puncak mana sekalipun, di negeri mana sekalipun, hendaklah kita tetap istiqamah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta selagi kita boleh bernafas, selagi kita berakal waras, maka wajib kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan, menunaikan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini hadis sahih muttafaqun alaih, tuan-tuan. Okey. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an dalam musnadnya, iaitu kitab Musnad Imam Ahmad, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Man lam yuhafizun 'ala shalah lam takun lahu nura wala najatan wala burhanan wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf." Yang bermaksud, malam yuhafiz, barang siapa atau sesiapa yang tidak memelihara, menjaga solatnya. Bukan tak solat, tapi dia solat, tapi dia culang-celung, ikut mood, ikut kesempatan. Kalau 5 waktu tadi jadi 4 ataupun 3. Itu dikatakan yang tidak menjaga solatnya. Apatah lagi kalau yang tidak solat, ini tidak menjaga, tidak memelihara solatnya, kemungkinan solatnya tadi di akhir waktu. Itu kena dipastikan. Jangan waktu zuhur, ujung-ujung semayang waktu zuhur, Allahu Akbar, dah masuk waktu asar. Tak boleh. Kita kena laksanakan di awal waktu. Telah saya sebutkan bahawa ada 4 ataupun 5 waktu solat. Waktu yang pertama waktu fadilah yang ada kelebihannya. Yang kedua waktu ikhtiyar, waktu pilihan. Itu biasa kita buat. Sebab kadang-kadang kita tak sempat, ada urusan-urusan yang lain. Tetapi amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala, as-salatu fi waqtiha, solat di dalam waktunya. Kenapa? Anda kata kita buat solat di dalam waktunya, insya-Allah beres semua kita punya kerja, tuan-tuan. Dah habis solat zuhur, nak pergi mana pergilah. Dah habis solat asar, nak pergi mengerti-mengertilah. Kan? Yang mengerti ketika solat asar. Orang azan ni tengah mengerti. Allahu Akbar. Mengerti tak apa, mengumpal. Membawang. Kan? Bawang besar tu. Bawang merah, bawang kecil. Bukan perempuan saja membawang, lelaki pun membawang. Membawang besar kan? Waktu solat lah. Lepas tu pergilah mengerti, kan? Lepas waktu asar pergilah mengerti. Nak duduk jam duduk dah, kan? Ini tolak dam, tak lepas hajinya. Haji dam, kan? Sekarang jaranglah, dulu lah. Pakai serban juga tu, dam juga tak habis kan? Ini favorite, dia punya apa? Kegemaran dia, tolak dan haji, kan? Tak dapat muhaji, dia tak pandai main. Oleh dapat naik haji, tuan-tuan. Okey, insya-Allah, tuan-tuan. Okey, kembali balik. Malam yuhafiz ala salat, barang siapa atau sesiapa yang tidak menjaga, memelihara solat, dia tidak beroleh cahaya.
Solat ini merupakan cahaya daripada Allah. Nurun, cahaya petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-Quran menjelaskan, sesungguhnya takkid menguatkan, sesungguhnya solat tadi menjaga ataupun terlarang daripada perkara-perkara yang fahsya, yang buruk-buruk, yang keji-keji, dan perkara-perkara yang mungkar-mungkar. Andai kata solat tadi tidak tercegah kepada perkara-perkara yang terkeji, perkara-perkara yang mungkar, kemungkinan solat kita tiada kualitinya. Kita postmortem balik, lihat balik, adakah solat tadi telah sempurna? Adakah solat tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu sebab selepas solat saja kita hendak memohon kepada Allah Ta'ala supaya diterima solat kita. Roja mengharapkan, bukan roja, roja mengharapkan. Kalau roja tadi memang sedap, kan? Ada dia punya apa tu, kokodok dia, roja. Ni roja mengharapkan Allah terima solat kita, tuan-tuan. Setiap kali solat kita berdoa supaya Allah tadi menerima setiap kali solat yang kita laksanakan 5 kali satu hari, tuan-tuan. Okey. Wala najatan, dan juga dia beroleh kejayaan. Maka maksud di sini, barang siapa yang tidak menjaga solatnya, memelihara solatnya, dia tidak dapat cahaya, tidak dapat kejayaan. Kejayaan di dunia dan juga kejayaan di akhirat. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kejayaan di dunia dan juga kejayaan kita di hari akhirat nanti, tuan-tuan. Okey. Dia tidak beroleh cahaya, tidak beroleh kejayaan, dan tidak beroleh petunjuk hidayah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 3 perkara ini, andai kata dia tidak menjaga solatnya, memelihara solatnya dengan sempurna, lam takun lahu nura, tidak dapat nur, cahaya daripada Allah Ta'ala, wala najatan, dan tidak dapat kejayaan di dunia dan juga akhirat, wala burhanan, dan tidak dapat petunjuk hidayah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jagalah solat kita, sempurnakanlah solat kita, tuan-tuan. Okey. Wa kana yaumul qiyamati ma'a Qarun, pada hari kiamat nanti dia akan bersama dengan Qarun. Orang yang antara manusia-manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Qarun, orang yang banyak harta Qarun, harta yang tertanam. Ibarat kuncinya sebesar mana, besar kuncinya. Orang iaitu manusia yang paling kaya, besar kuncinya, maka besarlah dia punya gudangnya, besarlah banyaklah dia punya duitnya, tuan-tuan. Kita tak ada duit pun, cukup-cukup je, kunci pun kunci kecil je, kan? Tak besar pun. Okey. Jadi bagi mereka yang tidak menjaga, memelihara solatnya, dia akan bersama pada hari kiamat besok dengan Qarun, Fir'aun, yang mengaku dia tu Tuhan, lalas pun tak sampai nyawa dia ghar-ghar, baru dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imannya Allah tidak terima lagi, tuan-tuan. Kan? Baru dia percaya, yakin. Sama hidupnya dia tak yakin pun. Sebab dia tak pernah sakit, tak pernah demam, tak pernah jatuh sakit. Kan? Dia mengaku sendiri bahawa dia Tuhan. Allah Akbar. Bila nak mati, barulah nak mengaku Allah tadi Tuhan dia. Dah terlambat. Pintu taubat dah tutup, pintu syurga pun dah ditutup. Ma'assalamah, selamat tinggal, goodbye.
Macam kita jugalah, andai kata kita dah sampai nyawa dia war halkum, tak nak bertaubat, kan, tak nak sembahyang, tak nak buat apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala, maka tertutuplah pintu taubat serapat-rapatnya, tertutuplah pintu syurga, maka pintu neraka akan terbuka untuk menerima kita. Wa na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Ini ibaratnya, tuan-tuan. Okey. Jadi mereka akan bersama dengan Qarun, Firaun, Haman, semuanya ada diceritakan dalam Al-Quran. Dan Ubay bin Khalaf, semuanya ada diceritakan dalam Al-Quran. Maka hendaklah kita menjaga solat kita, tuan-tuan. Andai kata tak menjaga solat kita, cuai celang-celung, tak menepati waktu, ada saja tertinggal, saja-saja tak nak buat, muda lagi, umur panjang lagi, dah tua-tua baru nak buat, maka dia kena qada sembahyangnya semasa dia dah cukup ataupun akhir baligh. Berapa tahun nak kena qada tu, tuan-tuan? Sebab solat ini hukumnya dilaksanakan adaan, tunai, bukan qadaan, bukan qada, tuan-tuan. Okey. Sanadnya terdapat kelemahan. Masuk di sini, hadis ini kemungkinan hadis ini tak termasuk dalam hadis sahih, sebab sanadnya iaitu an tadi ada kelemahan, tuan-tuan. Dijelaskan dalam kitab ini. Okey, jadi ini andai kata, ibaratlah, kalau kita tak jaga solat kita, ibarat besok kita tidak dapat cahaya, tak dapat kejayaan, tak dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemungkinan besok kita akan tergolong bersama dengan Qarun, Firaun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Wa na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Jangan kita tergolong dengan golongan-golongan mereka. Ini semuanya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Okey. Jadi kesemua dalil yang disebutkan sebelum ini menyatakan hukum kufur kepada orang yang meninggalkan solat. Yang hadis-hadis yang dijelaskan sebelum ini, hadis-hadis yang sahih, ada hasan sahih, mengatakan bahawa hukum kufur iaitu ingkar kepada orang yang meninggalkan solat. Banyak akibatnya, azabnya, andai kata kita meninggalkan solat dengan saja sengaja, padahal kita tahu itu merupakan kewajipan pada kita, wajib kita laksanakan sebab telah sampai dakwah kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terimalah akibatnya. Andai kata mereka tadi tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubatan nasuha, kemungkinan Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam, tuan-tuan. Wa na'udzubillah min zalik. Allahu akbar. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa harmatullahu 'alan nar." Yang bermaksud, tidak ada seorang hamba yang bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad ialah hamba dan utusannya, melainkan Allah mengharamkan api neraka baginya. Hadis muttafaqun alaih daripada Anas bin Malik. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, tuan-tuan. Maksud di sini, tiada seorang hamba yang bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu ialah pesuruh hamba utusan Allah SWT, melainkan Allah mengharamkan api neraka baginya. Masuk di sini, kita telah bersaksi
bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, kita telah bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh utusan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan haramkan bagi kita api neraka. Allahu Akbar. Masya Allah tuan-tuan. Jadi inilah kita telah bersaksi bahawa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah akan mengharamkan kita api neraka tuan-tuan. Kita jalankan, kita buat apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, solat, puasa, zakat, haji, umrah dan sebagainya. Kita buat apa tentang rukun-rukun iman, terlaksanakan rukun-rukun iman yang 5 tu. Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'i zakat wa hajjul bait wa shaumi Ramadan. 5 tu. 6 rukun iman, 5 rukun Islam kita laksana semuanya insya-Allah, dan kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW tadi pesuruh Allah, maka Allah akan mengharamkan bagi kita api neraka. Allah Akbar. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Andai kata kita melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah Ta'ala, maka Allah haramkan bagi kita api nerakanya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang demikian, yang bersaksi dan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah haramkan kepada kita api neraka tuan-tuan. Ibarat api neraka tadi, kalau di dunia kita sikit je tuan-tuan, tapi api neraka 70 kali ganda panasnya. Apatah lagi kalau kerak api neraka. Allah Akbar. Api lilin kita tak tahan, apatah api pelita kita tak tahan. Ini api neraka. Allah Akbar. Wa na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang disebutkan dalam hadis muttafaqun alaihi, insyaallah tuan-tuan. Justru orang yang melewatkan solat fardu sehingga keluar dari waktunya ialah pelaku dosa besar. Justru orang yang melewatkan maksudnya saja-saja, bukan sengaja tak. Bukan tak sengaja, dia saja-saja melewatkan solatnya di akhir-akhir waktu. Masuk sini sehingga keluar dari waktunya. Contoh, semayang zuhur, akhir zuhur nak masuk waktu asar. Allahu Akbar, terus masuk waktu asar. Saja-saja melewatkan, padahal waktu tadi panjang. Tak ada sebab musabab, suka-suka saja melewat. Ada orang begini tuan-tuan, ada suka-suka yang melewatkan solat sehingga keluar dari waktunya ialah pelaku dosa besar. Ini yang pertama tuan-tuan. Jadi orang yang melewatkan solat fardu dengan sengaja sehingga keluar dari waktunya ialah pelaku dosa besar, termasuk antara dosa besar tadi. Saja-saja melewatkan waktu. Apatah lagi kalau terus meninggalkan solat tuan-tuan. Okey. Itu yang pertama. Kedua, dan orang yang meninggalkannya, tak buat, tak laksanakan, meninggalkannya terus tak buat, tak laksanakan. Maksudku yakni satu solat fardu baru satu. Kalau semua tak buat, Allahu Akbar, apatah lagi yang kesemuanya. Samalah seperti orang yang berzina dan mencuri dosa-dosanya. Berzina pun termasuk antara dosa-dosa besar, mencuri pun termasuk antara dosa-dosa besar.
Nanti kita akan belajar akan datang tuan-tuan. Okey. Jadi yang pertama tadi, saja melewatkan solat sehingga keluar dari waktunya. Yang kedua, orang yang meninggalkan terus tak buat langsung, padahal tahu dah sampai dakwah padanya, faham, dah belajar, saja-saja tinggal saja tak nak buat, walaupun satu waktu, apatah lagi ke semua waktu, samalah seperti orang yang berzina dan mencuri. Dosanya berzina dan mencuri tadi, dosanya adalah dosa besar tuan-tuan. Kenapa? Kerana meninggalkan setiap solat fardu atau tidak menunaikannya merupakan dosa besar. Tuan-tuan. Okey. Meninggalkan setiap solat fardu atau tidak menunaikannya merupakan dosa besar. Itulah. Jadi kita jauhkanlah. Istiqamah. Seelok-eloknya di awal waktu, kecuali lah kalau ada perkara-perkara yang tak dapat di atasi atau perkara ada masalah, bolehlah kita buat waktu ikhtiar, waktu pilihan. Jangan waktu haram tadi dah masuk waktu yang lain. Zuhur nak masuk waktu asar, ataupun waktu makruh, ujung-ujung, cukup-cukup waktu saja. Pilihlah kita buat sama ada waktu fadilah awal waktu ataupun waktu ikhtiar. Kemungkinan kita ada urusan-urusan yang lain tak sempat, dua waktu ini kita buat. Jangan buat waktu makruh, jangan buat waktu haram, tuan-tuan. Waktu uzur bagi mereka yang bermusafir, tuan-tuan. Okey. Seterusnya, jika dia melakukannya berulang-ulang kali, dia termasuk dalam kalangan golongan yang melakukan dosa besar, yakni langsung tak buat. Langsung tinggalkan. Selalu suka lewat-lewat sehingga masuk waktu yang lain masuk di sini. Jika dia melakukannya berulang-ulang kali, dia termasuk dalam kalangan golongan yang melakukan dosa besar, tuan-tuan. Itulah tarakus solat, meninggalkan solat dengan sengaja, tuan-tuan. Melainkan illa apabila dia bertaubat. Itu dia. Allah kesian dengan kita sebenarnya. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah tadi Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bertaubat, insya-Allah Allah akan terima taubat kita, tetapi taubat tadi dengan sebenar-benar taubat. Bukan tahu buat, bukan kejap buat, kejap tinggal. Taubat main-main. Ini Allah marahlah. Mempersediakan Allah. Taubat betul-betul taubat. Ikut syaratnya, ada 4 syarat taubat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hingga akhir ayat, tuan-tuan. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat yang sebenar-benarnya, yang semurni-murninya. InsyaAllah Allah akan terima taubat kita. Allah tahu hati kita, Allah faham gerak hati kita, Allah tahu niat kita. InsyaAllah Allah akan ampunkan dosa-dosa kita, tuan-tuan. Okey. Dan sekiranya dia sentiasa selalu meninggalkan solat pula, dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang paling rugi. Selalu meninggalkan solat, apatah lagi tak buat solat, dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang paling rugi. Rugi di dunia, rugi juga di akhirat.
Sebab awal ma yuhasabu, awal apa yang dihisab, dikira, yang telah kita belajar hadis sahih ni, hamba pada hamba, yakni solatnya, tuan-tuan. Kalau dah rugi kat dunia, maka rugi besok dia di akhirat. Tak dapat bau syurga. Apatah lagi nak masuk syurga. Bau syurga tadi 40 tahun perjalanan. Bau saja belum masuk lagi. Allahu Akbar. Apatah lagi kalau dah masuk. Banyak dia punya nikmat syurga tadi, tuan-tuan. Jadi dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang paling rugi, paling celaka. Tu dia. Laknat ataupun celaka dan paling berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud di sini selalu tinggalkan solat dan tak laksanakan solat, maka dia adalah orang yang paling rugi di akhirat, paling rugi, paling celaka dan paling berdosa kepada Allah Ta'ala, iaitu dosa besar, yakni meninggalkan solat, tuan-tuan. Jadi solat ini adalah wajib kita laksanakan, tuan-tuan. Kalau boleh, buatlah di awal waktu, jangan buat di akhir waktu, jangan pilih akhir-akhir waktu makruh. Buatlah waktu fadilah ataupun waktu ikhtiar, tuan-tuan. Itu yang waktu-waktu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling disukai oleh Allah Taala iaitu yang pertama as-salatu fi waqtiha, yang kedua birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa, yang ketiga al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Sekarang itu saja untuk pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pengajian kita pada malam-malam yang akan datang, iaitu tentang dosa-dosa besar yang kelima, yakni tidak menunaikan zakat. Yakni termasuk antara rukun-rukun apa? Islam, tuan-tuan. Okey, insya-Allah kita akan sambungkan pengajian kita pada minggu yang akan datang. Apa yang baik datang pada Allah Taala, yang buruk itu datang pada kelemahan, kedhaifan diri saya sendiri. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا ما نسينا وعنا جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا يا مولانا يا أرحم الراحمين. ربنا يسرنا ولا تعسرنا، ربنا زدنا علما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.